Langkah Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri di 3 negeri yang dikuasai PAS telah menyukarkan musuh politiknya, kata beberapa penganalisis politik. Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak mempunyai banyak pilihan selain menjadi tuan rumah yang mesra memandangkan mereka akan mendapat malu jika acara itu dijadikan sebagai bahan politik. Penganalisis politik memberitahu Malaysia kini bahawa tidak syak lagi penganjuran rumah terbuka itu mempunyai kaitan dengan pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Itu strategi politik beliau, nak rapatkan diri dia dengan rakyat, dampingi rakyat dan tengok lagi keakraban dengan pemimpin negeri tersebut. Memang ada kaitan dengan PRN yang mungkin selepas Raya Haji dalam akhir bulan 6 atau awal bulan 7. Masa terbaik untuk dia bertemu rakyat adalah ketika sambutan Hari Raya, kata Profesor Muhammad Azizuddin Muhammad Sani dari Universiti Utara Malaysia UUM. Azizuddin berpendapat pemimpin pembangkang tidak akan mengambil risiko untuk merosakkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri yang diadakan Anwar bagi menunjukkan mereka mendahulukan kepentingan rakyat. Berkongsi pandangan yang sama dengan Azizuddin, ahli akademik Profesor Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Melaya berkata adalah tidak wajar bagi blok pembangkang untuk mempolitikkan majlis yang diadakan khusus untuk orang ramai. Libatkan perayaan dan keagamaan ini takkan nak politikan, takkan setiap hari nak buat politik. Bukan dari sudut politik semata-mata. Lihat keikhlasan kerajaan pusat mahu bina hubungan yang lebih dengan kerajaan negeri. Walaupun kerajaan negeri adalah pembangkang, katanya. Berpendapat Anwar sedang membina landasan untuk menghadapi PRN yang akan datang. Awang berkata acara rumah terbuka tersebut dapat meningkatkan imej pentadbiran Perdana Menteri serta mengembalikan keyakinan orang ramai. Tujuannya memastikan rakyat di negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu ini terdapat limpahan pentadbiran Anwar. Anwar sedang mengambil pendekatan sentuhan peribadi dengan mendekati rakyat, katanya. Turut senada ialah pakar sains politik Wong Chin Huat yang berkata kerajaan negeri pembangkang tidak akan memperburukkan keadaan dengan memusuhi kerajaan persekutuan untuk tempoh berbaki 5 tahun. Wong berpendapat pembangkang akan berada di pihak yang kalah jika pimpinannya memutuskan untuk berseteru atau bermain politik menjelang rumah terbuka tersebut. Kerajaan persekutuan hanya akan mendapat keuntungan jika mereka dapat menunjukkan bahawa tanggungjawab itu berada pada pihak lain, katanya. Dia berpendapat melibatkan kerajaan negeri pembangkang dalam acara rumah terbuka itu sebagai bijak kerana ia boleh dilihat sebagai langkah untuk menurunkan suhu politik. Permusuhan antara kerajaan dan pembangkang adalah biasa pada zaman PN. Jika ini berterusan, ia akan membantu Perikatan Nasional PN menggerakkan kumpulannya dan menjauhkan sebahagian pengundi Melayu yang sebaiknya mungkin akan mengundi Pakatan Harapan, katanya. Menurut kerajaan persekutuan telah memanfaatkan peluang untuk menyampaikan mesej kepada pengundi PN melalui sikap mesra dan profesional. Ia ingin menunjukkan bahawa kehadiran kerajaan negeri PN diterima oleh kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan, bahawa mereka tidak terancam dan tidak ada keperluan mendesak untuk mengundi PN apapun atau siapapun calon tempatan itu, jelasnya. Bagaimanapun, penyelidik kanan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura SIIA Oh Ih Sun mengingatkan penyelaras rumah terbuka berkenaan iaitu unit penyelarasan lonjakan prestasi Jabatan Perdana Menteri PAKU agar tidak mengambil mudah. Dalam politik, musuh politik akan cuba menghalang satu sama lain. Jadi pihak penganjur perlu berhati-hati untuk memastikan acara berjalan lancar, ujarnya. Oh berkata tindakan kerajaan Anwar untuk menembusi negeri tradisional PAS adalah satu usaha yang sia-sia. Saya fikir dia hanya melakukan yang terbaik untuk menghalang sedikit serangan gelombang hijau dalam pilihan raya. Dia tahu betul bahawa tidak ada sesiapa yang benar-benar dalam dan dapat menghentikan gelombang hijau. Mereka bukan sahaja kuat secara politik tetapi juga dari sudut agama, ujarnya. Buat pertama kali dalam sejarah, Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri diadakan di luar Lembah Kelang. Selain Kedah, Kelantan dan Terengganu, majlis serupa juga akan diadakan di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Kerajaan negeri akan menjadi tuan rumah majlis berkenaan dan disokong oleh Kementerian Persekutuan. Menteri Besar atau Ketua Menteri Negeri yang terlibat juga akan dijemput hadir pada majlis rumah terbuka itu.
Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menawarkan Khairi Jamaluddin untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN akan datang dengan syarat bekas pemimpin UMNO itu menyertai Bersatu. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata tawaran itu dibuat ketika Khairi berkunjung ke rumah Muhyiddin selepas dipecat daripada UMNO. Dalam pertemuan itu, Muhyiddin menawarkan kepada Khairi untuk bertanding atas tiket Bersatu dalam PRN jika beliau masih berminat dalam politik. Bagaimanapun terdapat beberapa syarat ditetapkan, antaranya beliau perlu menghantar borang sebagai ahli Bersatu terlebih dahulu dan kerusi yang ditandinginya akan ditentukan oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional PN, katanya yang dipetik oleh utusan Malaysia hari ini. Khairi yang adalah bekas Menteri Kesihatan masih belum menjawab tawaran Muhyiddin dan telah meminta sedikit masa untuk membuat keputusan, tambahnya. Razali yang juga pengerusi Bersatu Terengganu berkata dia secara peribadi mengalu-alukan dan terbuka menerima Khairi sebagai ahli Bersatu berdasarkan reputasi bekas menteri itu dalam politik. Bagaimanapun KJ perlu akur dengan keputusan parti untuk meletakkan beliau di mana, sama ada di Selangor atau Negeri Sembilan, katanya. Razali berkata Bersatu juga sedia membuka pintu parti kepada mana-mana bekas pimpinan UMNO yang dikenakan tindakan jika mereka mampu memantapkan lagi parti tersebut. Seperti kita sedia maklum, ramai pimpinan UMNO yang dikenakan tindakan dipecat keahlian daripada parti keberkenaan. Jika mereka mampu memantapkan lagi Bersatu, tiada salahnya untuk mereka sertai, katanya. Pada 28 Januari lalu, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan oleh Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi memecat 44 ahli termasuk Khairi dan bekas pengerusi UMNO Selangor Noh Omar. Sebilangan pimpinan UMNO lain turut dikenakan hukuman penggantungan selama 6 tahun. Tiada alasan diberikan untuk tindakan itu. Juri Amerika Syarikat AAS akan mula membincangkan pada Isnin depan jika Prince Michael, seorang penyanyi rap yang memenangi Grammy, bertukar menjadi pengaruh politik, bersalah kerana melobi bagi pihak banduan Malaysia, Jolo dan China. Rumusan pendakwa raya Shane Mulrin kepada juri adalah bahawa Michael, 50 tahun, adalah penting dalam plot yang gagal dalam usaha cuba melobi pentadbiran Donald Trump untuk menamatkan siasatan AAS ke atas Jolo yang didakwa membayar 100 juta Amerika dolar kepada Michael. Michael juga dituduh bertindak mewakili China dalam mendapatkan ekstradisi ke atas Gua Wenghui. Pendakwa raya mendakwa Michael mengaut 70 juta Amerika dolar daripada cubaan law untuk melobi kerajaan Trump dan satu lagi bayaran 18 juta Amerika dolar yang dibayar law untuk bergambar dengan bekas Presiden AS Barack Obama. Perbicaraan itu setakat ini mendedahkan bahawa Jolo pada 2012 melalui banduan Michael mendapatkan undangan ke pesta Christmas Obama merangkap pengumpulan dana di Washington DC. Jolo kemudian mengambil gambar yang dirinya diapit oleh bekas pasangan pertama itu. Pada awal tahun itu, bapa Jolo, Larry, berjaya mencari jalan melalui seorang pengumpul dana berlainan di Miami, Florida, juga dengan bantuan Michael untuk duduk bersebelahan dengan Obama. Saksi pendakwaan Leonardo DiCaprio memberi keterangan sebelum perbicaraan bahawa Jolo telah merancang untuk menderma sehingga 30 juta Amerika dolar untuk membantu kempen pemilihan semula Obama pada 2012. Ketika itu, Jolo sudah menjadi tumpuan kerana penglibatannya dengan 1MDB, dana pelaburan negara yang merupakan hasil idea bekas Perdana Menteri Najib Razak, dan pestanya dengan selebriti terkenal. 1MDB mengumpul berbilion-bilion pinjaman untuk pelaburan strategik. Bagaimanapun, pelbagai pihak berkuasa di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, membuat kesimpulan bahawa sebahagian besar dana 1MDB tersebut telah diselewengkan. Jolo telah didakwa bersama Michael. Bagaimanapun, perbicaraan ke atas Jolo belum dimulakan kerana dia dipercayai bersembunyi di China. Michael dalam pembelaannya berhujah bahawa dia tidak tahu bahawa adalah menjadi tanggungjawab untuk mendedahkan aktiviti di bawah Akta Pendaftaran Ejen Asing AAS dan bahawa sebarang sumbangan kepada kempen Obama oleh sekutunya tidak dibiayai oleh Jolo. Peguam bela David Kenner memberitahu juri bahawa Michael tidak cuba mempengaruhi kerajaan AAS.
Pada 2012, Jolo mahukan gambar, kata Kena. Itulah keseluruhan kes ini. Kena berkata bukan tanggungjawab Michael untuk memeriksa atau menyaring Jolo. Adakah itu satu beban yang perlu dipikul oleh seorang warga negara Amerika sebelum mereka bercampur dengan seseorang? Soal Kena.